Nabi Adam ketika dicipta di syurga, diciptakan teman untuknya walaupun di syurga sudah tersedia segala kenikmatan, namun diciptakan peneman untuk beliau, yaitu Siti Hawa. Dan berterusanlah daripada kedua ini, turun-temurun sampai ke zaman kita sekarang. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa manfaat dan membawa berkat, karena setiap pertemuan di dunia ini akan berlaku perpisahan dan akan dipertanyakan atas dasar apa ia bertemu dan atas dasar apa ia berpisah. Di antara 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tiada perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah adalah orang yang saling kasih mengasihi kerana Allah, bertemu kerana Allah, berkumpul kerana Allah, berpisah pun juga antara mereka juga kerana Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan kerana Allah, pertemuan yang membawa manfaat ilmu untuk kita mengenali Allah sehingga dapat beribadah sebagai satu amanah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Dan perpisahan kita daripada majlis ini pun juga perpisahan kerana Allah, di mana perpisahan daripada majlis ini adalah memberi ruang kepada kita untuk menjalankan aktiviti yang lain yang diwajibkan dan diamanahkan kepada kita, sehingga pertemuan kita kerana Allah, perpisahan kita pun juga kerana Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berbicara tentang pengurusan yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai model utama bagi umat manusia sepanjang zaman dalam bidang pengurusan, hakikatnya adalah yang ditampilkan oleh beliau sebagai model adalah ajaran agama yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Sehingga pada apapun jenis pentadbiran yang diajarkan oleh beliau tidak dapat terlepas daripada nilai-nilai agama pada setiap contoh dan model yang dicontohkan oleh beliau. Dan ini yang membezakan pengurusan atau sistem yang ada dan dibuat oleh manusia. Kita melihat sistem pentadbiran yang ada di atas muka bumi ini, ada yang dibuat oleh manusia yang hanya berpaksikan kepada kepentingan manusia sesaat atau regional atau manfaat yang hanya dikecapi pada masa itu sahaja. Ya, mungkin sistem itu tidak boleh berlaku di masa yang lain sehingga memerlukan kepada sistem dan pentadbiran yang baru. Tetapi sistem yang dibuat dan dibawa oleh baginda Rasulullah bukan buatan manusia. Walaupun dalam hal ini yang mempromosikan atau yang menjadi model pada sistem dan pentadbiran itu adalah Rasulullah juga manusia, tetapi apa yang dibawa oleh beliau adalah bukan hasil daripada pemikiran beliau, kajian beliau, ataupun hasil permusyawaratan beliau dengan sesiapa, melainkan ia adalah merupakan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui musyawarah, baik itu melalui kajian, tetapi tidak terlepas daripada bimbingan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang merupakan perbezaan yang paling ketara antara sistem pengurusan yang dibuat oleh manusia, mungkin dalam hal ini Barat yang terkedepan dalam sistem ini,
dan sistem pentadbiran dan pengurusan yang ada di dalam Islam, yang modelnya adalah Rasulullah, yang isi kandungannya adalah dibimbing, dipantau, diawasi oleh wahyu. Dan perbezaan yang kedua adalah sistem pentadbiran yang dibuat oleh manusia. Ianya boleh berubah dari masa ke semasa. Ianya boleh bertukar, bahkan mungkin tidak relevan dengan perubahan generasi, perubahan zaman, perubahan tempat dan lokasi, pertukaran situasi. Boleh bertukar bila dibuat oleh manusia karena manusia memiliki keterbatasan untuk membuat satu undang-undang, sistem atau pentadbiran yang boleh digunakan sepanjang zaman. Boleh digunakan walaupun berbeza generasi. Boleh digunakan walaupun berbeza tempat dan negeri. Dan ini adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi sistem pentadbiran yang dibawa oleh Rasulullah, yang ia datang daripada Allah, yang menciptakan zaman, yang menciptakan tempat, yang menciptakan situasi, yang menciptakan generasi, pastinya sistem yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah yang maha mengetahui, yang maha menciptakan segala-galanya, sistem itu boleh digunakan pada setiap generasi, pada setiap tempat, dan pada setiap pertukaran waktu dan juga masa. Dan ini adalah merupakan perbezaan yang paling ketara antara sistem pengurusan yang dibuat oleh manusia dan sistem pengurusan yang ianya adalah berpaksikan dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin dengan beberapa contoh kita dapat melihat bagaimana Al-Islam juga mengambil berat tentang pengurusan. Yang menjadi model dalam pengurusan ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, kalimat pengurusan dalam bahasa kita, di dalam istilah bahasa Arab, ada dua, yang kedua-duanya dipakai juga di dalam Al-Quranul Karim, untuk dikaitkan makna pengurusan itu sendiri, apa yang kita pahami mengikut pakar-pakar dan ahli-ahli ilmu pengurusan yang ada pada manusia, dan juga untuk memahami konsep pengurusan itu yang diguna pakai istilahnya di dalam Al-Quranul Karim, yang ianya adalah berorientasikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim mengenai pentadbiran dan pengurusan. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Allah berfirman dalam Al-Quran, Yudabbirul amra. Dialah Allah yang mentadbir, yang mengurus segala sesuatu yang turun daripada langit dan juga daripada bumi. yakni apa yang berlaku di atas muka bumi ini yang memerlukan kepada sistem pengurusan pentadbiran yang terlepas daripada langit dan bumi. Segala perkara yang memerlukan kepada pengurusan dan pentadbiran, semua terletak di antara keduanya. Bukan hanya di atas muka bumi ini manusia mengurus dan mentadbir, tetapi pada ufuk ini ada pentadbiran. Pada planet ada pentadbiran. Pada ketinggian alam ini ada pengurusan dan juga pentadbiran
yang manusia tidak dapat menjangkaunya atau mengurusnya. Bila kita melihat ciptaan bumi sebelum dihuni oleh manusia dengan sistem yang ada, Allah yang menguruskan. Pergerakan bulan daripada anak bulan berkembang sehingga menjadi bulan purnama, kembali menjadi kecil sinarannya. Ia adalah pentadbirannya dan pengurusannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi panduan kepada manusia, sehingga dengan perubahan cahaya bulan manusia dapat mengetahui hari-hari kebesaran, hari-hari yang ada kaitan dengan kehidupan mereka. Dengan peredaran bulan kita tahu bulan ini bulan apa, bila puasa hari putih, bila habis iddah seorang wanita, bila seseorang itu selesai daripada kafarahnya, sehingga dengan adanya bulan, berapa banyak hukum hakam yang terkait dengannya untuk kepentingan manusia. Itu juga yang menguruskan adalah Allah. Matahari dengan terbit dan juga terbenamnya, yang menguruskan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang di atas lagi dalam pergerakan pada orbitnya, bumi yang mengelilingi matahari dan seterusnya, pergerakan yang sama 360 hari dalam satu tahun. Subhanallah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dialah Allah yang mengurus tadbir, yakni daripada langit dan di bumi semua ditadbir. Manusia boleh mentadbir hanya skop yang kecil sahaja. Allah Subhanahu wa ta'ala mentadbir segala-galanya. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Fi 6 ayyam, menciptakan langit dan bumi 6 hari. Perlukah Allah kepada masa 6 hari untuk menciptakan langit dan bumi? Sementara dengan kalimat kaf dan nun, kun, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidakkah mungkin dengan kun fayakunnya Allah, segala ini boleh diciptakan oleh Allah dalam sekelip mata? Kenapa memerlukan 6 hari? Of course, masa diciptakan langit dan bumi waktu itu tidak dapat dikesan hari, karena hari kita boleh tahu dengan adanya bumi, dengan adanya siang dan juga adanya malam, baru kita boleh mengetahui hari. Tapi ini gambaran, yakni masa yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan langit dan bumi itu adalah 6 hari. Apa sebabnya? Untuk memberitahukan kepada manusia, walaupun Allah itu berkuasa menciptakan segala-galanya dengan kun fayakun, namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada manusia cara mengurus, cara mentadbir. Mesti ada planning, mesti ada rancangan. Allah yang mampu berbuat segala-galanya dengan kun fayakun, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ciptaannya ada plan, ada rancangan, ada masa. Sehingga dengan masa yang ditentukan sampai kepada target dan juga sasaran. Di dalam antum semua yang ada dalam bidang ilmu kejuruteraan dan jurusan-jurusan yang lain yang ada dalam pembelajaran, tentunya ada planning dalam apapun yang ingin dilakukan, dan juga ada target berapa lama kita nak selesaikan. Orang kalau nak buat bangunan, dah tahu daripada planning yang dibuat, kharitah, peta,
rumah atau bangunan yang akan dibangun, dia dah tahu berapa lama keperluannya, masa yang diperlukan untuk selesai, berapa kos yang diperlukan. Apa tujuannya? Supaya kita ada persiapan dan apa yang kita harapkan dapat tercapai dan berjaya dan tidak tergelincir kepada kegagalan disebabkan oleh kerana ketiadaan pengurusan yang cekap dan betul. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian tak cukup Allah Subhanahu wa taala menciptakan saja, tetapi dipantau, diawasi, follow up. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar daripada bumi. Yang masuk daripada bumi banyak. Air masuk, biji masuk, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang masuk diketahui ketika menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, berapa yang ada dalam setiap batang pokok itu, kandungan biji yang akan dibuahkan nanti, biji apa yang akan dibuahkan, warnanya apa, rasanya apa. Manusia tidak tahu itu semua. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tidak hanya menciptakan, tetapi dipantau, diawasi, follow up. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan apa yang turun daripada langit dan apa yang naik ke langit. Yang turun daripada langit rahmat, yang turun daripada langit hujan, yang naik ke langit amal perbuatan manusia. Jadi semua ini dikontrol, diawasi dalam sistem yang cekap, yang tepat dalam pentadbirannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bila membaca alam ini, alam yang serba rapi, terurus, terkawal, dan yang menguruskan, yang mengawal adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila ini Allah Subhanahu wa taala punya sifat, yaitu mengurus, mentadbir dan mengawasi, pastinya ia menjadi contoh kepada semua hamba-hambanya dalam hidup di atas muka bumi ini, dalam mengurus dan mentadbir. Kita melihat di dalam catatan-catatan, tulisan-tulisan ulama-ulama yang mahir dalam ilmu pentadbiran, baik itu daripada pakar-pakar dan ahli-ahli pengurusan non-muslim atau daripada kalangan kaum muslimin, yang juga bagi kita bila ingin mengetahui secara mendalam tentang pengurusan, tidak hanya fokus kepada tulisan-tulisan orang-orang barat sahaja, akan tetapi kita juga perlu untuk mengkaji dan membaca tulisan-tulisan ulama-ulama kaum muslimin, kerana apa yang kita kaji pada tulisan-tulisan ulama kaum muslimin mengingatkan kita kepada agama yang juga concern kepada pentadbiran, berbeza dengan tulisan-tulisan yang lain. Seperti Al-Imam Al-Ghazali, seperti Al-Imam Ibn Khaldun. Beberapa buku yang mungkin menjadi rujukan dalam pentadbiran seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Kharaj, dan banyak lagi Al-Hisbah, yang kesemua itu membuka minda kita bahwasanya Islam ini bukan hanya agama yang hanya ibadah ritual 5 waktu pada solat. Islam ini tidak hanya terhad kepada ibadah puasa di bulan Ramadan dan haji di bulan haji dan zakat daripada harta. Hanya itu sahaja, sehingga Islam tak ada kaitan dalam pentadbiran kenegaraan. Sehingga difahami Islam tak ada kaitan dengan sistem pengurusan perekonomian. Sehingga dikesan bahwasanya Islam ini jauh daripada sistem mentadbir kehidupan sosial bermasyarakat. Sehingga tidak dilihat Islam ini mempunyai peranan dalam sistem pengurusan kebajikan. Baik itu kebajikan manusia, kebajikan hayawan, kebajikan alam, kebajikan environment, sehingga dilihat Islam hanya ibadah sahaja. Padahal kita selalu mendengar Islam
the way of life. Kalimatnya yang benar, hanya praktikalnya yang perlu untuk orang Islam menghayati tentang bagaimana sistem pentadbiran dan pengurusan Islam itu membimbing dalam segala kehidupan kita. Coba kita tengok dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bermula diangkat menjadi nabi dan tugas nabi itu berdakwah, beliau tidak hanya bergantung dengan amanah dari Allah untuk berdakwah sahaja tanpa berfikir, mengurus dan membuat sistem dalam berdakwah. Ya, beliau menyusun sistem dalam berdakwah. Walaupun beliau yakin beliau akan dibantu, ditolong oleh Allah, tetapi hidup di dunia ini yang tak dapat lepas daripada mengambil sebab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia mengambil sebab dan bertawakal kepada Allah setelah mengambil sebab. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dengan dua sistem atau dua planning dalam berdakwah. Yang pertama, ad-da'wah sirriyah, dakwah secara rahasia. Yang kedua, ad-da'wah al-jahriyah, berdakwah secara terang-terangan. Untuk sampai kepada peringkat berdakwah secara terang-terangan diketahui oleh semua orang, dimulai oleh beliau dengan dakwah syariah karena lebih halus, karena lebih mengurangkan resiko, sebagai satu step untuk maju ke step yang berikutnya. Bukankah ini adalah satu sistem juga, pengurusan juga? Di dalam dakwah, pengurusan bukan hanya dalam keuangan saja, walaupun dalam Islam pun juga mengambil berat tentang sistem pengurusan dalam keuangan, tapi pengurusan dalam segala hal kehidupan kita. Kita bukan hanya mengurus keuangan keluarga, berapa kita punya gaji, berapa kita nak bayar rumah, berapa kita nak ini, berapa untuk belanja. Bukan hanya itu saja pengurusan untuk kita hidup bahagia. Pengurusan dalam segala hal perhubungan kita dengan Allah, perhubungan kita dengan manusia. Baginda Rasulullah yang bertugas sebagai Nabi mempunyai sistem dalam berdakwah. Strategi yang dibuat oleh beliau dalam berdakwah, 3 tahun dakwah secara rahasia dan 10 tahun di Mekah beliau berdakwah secara terang-terangan. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, beliau tidak cukup hanya diberitahu tempat hijrahnya Madinah kemudian selesai terus pergi macam tu. Tidak. Beliau ada sistem, beliau ada pengurusan, beliau ada pentadbiran, beliau susun planning. Beliau sebelum berhijrah ke Madinah sudah ada lebih kurang 3 kali pertemuan dalam 3 tahun. Nak pergi ke Madinah tu, planningnya 3 tahun. Tahun pertama pada tahun ke-11 saya ingat, ketika bertemu dengan golongan kaum Ansar yang datang daripada Madinah ke Mekah untuk pergi ke haji, lalu di-offer dakwah oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Maka mereka pun hanya beberapa orang sahaja masuk Islam. Kata Nabi, tahun depan kita jumpa. Tahun berikutnya mereka datang lebih kurang ada berbelas orang. Di musim haji, Nabi jumpa sekali lagi. Nabi berdakwah sekali lagi. Hanya kali ini Nabi SAW hantarkan duta, hantarkan ustaz, hantarkan pensyarah ke Madinah, namanya Mus'ab ibn Umair. Mereka membawa Mus'ab ke Madinah, tujuannya untuk persiapan Nabi bila berhijrah. Di sana sudah ada orang ramai yang beriman kepada Nabi. Sebelum Nabi pergi, dihantarkan wak
mewakil Nabi untuk pergi, untuk mempersiapkan persiapan dakwah di situ. Dihantarkan Mus'ab ibn Umair. Mus'ab pun berdakwah di sana. Tahun berikutnya, lebih kurang ada 70 orang lebih. Tengok perkembangan, step by step. Awalnya hanya beberapa orang saja, kemudian jumlahnya bertambah, dihantarkan seorang lagi oleh Nabi untuk berdakwah di situ. Tahun berikutnya sudah 70 orang lebih. Mereka sudah ready untuk menyambut Nabi di kota Madinah. Baru Nabi pergi berhijrah ke Madinah. Pengurusan dan sistem atau planning seperti ini yang diceritakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi satu inspirasi bagi kita bahwa hidup ini mesti ada planning. Ketika Nabi berhijrah, ini permulaan Nabi berhijrah dan untuk membina satu wilayah, membina satu daerah yang di situ boleh beribadah dengan sempurna, beribadah dengan bebas tanpa ada gangguan. Ingin memperkuat sistem pendidikan di tengah-tengah masyarakat di kota Madinah, ingin menyusun sistem pengurusan yang rapi dan cekap, adil dan jujur serta amanah dalam pengurusan keuangan, dalam pengurusan kemasyarakatan, dalam urusan pentadbiran. Maka banyak perkara yang akan dilakukan di wilayah yang baru dihijrahi oleh baginda Rasulullah. Maka memerlukan kepada sistem, memerlukan kepada pemikiran, memerlukan kepada persediaan untuk mencapai kepada keamanan, keharmonian, ketentraman dalam hidup di kota Madinah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Apa tujuannya? Untuk ini planning ya. Orang-orang Arab ini memiliki nilai asabiyah yang kuat kepada kabilah, kepada bangsa. Sementara Muhajirin dan Ansar kabilah yang berbeza. Kekhawatiran berlaku retak perhubungan antara satu dengan yang lainnya karena perkauman, karena kabilah, karena asbab keturunan. Maka baginda Rasulullah persaudarakan one by one. Muhajirin bersaudara dengan Ansar. Supaya apa? Supaya tak ada lagi untuk nak mengatakan adanya asabiyah yang memecahkan hubungan antara mereka. Di samping itu, Nabi sedar daripada kaum Muhajirin yang datang ke Madinah tak bawa apa-apa karena harta mereka tak boleh dibawa semua. Harta mereka ditinggalkan di Mekah. Sementara orang Ansar ada kelebihan pada harta. Yang miskin daripada kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan orang yang berada daripada Ansar. Supaya apa? Supaya ekonominya dibantu. Planning itu ada dalam fikiran. Oleh sebab itu, bukan hanya genius baginda Rasulullah, very, very genius. yakni jauh pandangannya ke hadapan, di samping wahyu yang memandu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, kekuatan persaudaraan, kesatuan yang ada di antara kaum muslimin yang menjadi tulang belakang kepada wilayah itu, negeri itu, boleh stabil. Tak ada kestabilan di mana-mana negeri atau negara tanpa ada kekuatan persaudaraan dan kesatuan antara penduduk negeri tersebut. Maka baginda Rasulullah menggunakan sistem persaudaraan ini yang menjadi tulang belakang kepada keamanan sejagat, dan juga mengelak daripada retaknya perhubungan dalaman, dan yang ketiga adalah saling bantu-membantu dalam keperluan satu dengan yang lain supaya tidak timbul kecemburuan dengan perbezaan status perekonomian. Satu dengan yang lain, satu hidup mewah, satu miskin, tak punya apa-apa. Maka untuk mengelak kecemburuan itu dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah antara kaum Muhajirin dan Ansar. Yang kedua,
Sistem yang Nabi buat. Ketika sampai ke Madinah, ini untuk nak memandang bagaimana Nabi ini ada planning dan pengurusan pentadbiran dalam apa yang dilakukan oleh beliau untuk sampai kepada kejayaan. Yang kedua, beliau membuat masjid. Dan masjid bukan hanya sekedar untuk solat 5 waktu. Pada bangunannya, masjid dibuat pada waktu itu hanya daripada batang korma dan juga dedaunan korma untuk menjadi sebahagian pada bumbung masjid Nabi, yang selebihnya adalah lapangan terbuka. Yani nak menunjukkan sangat sederhana masjid yang dibangun oleh Nabi SAW. Teringat kata-kata seorang ahli hikmah di zaman ini yang mengatakan al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Yang menjadi tolak ukur itu adalah bukan bangunan, tetapi makna spiritual yang ada di sebalik bangunan. Cantikkan bangunan apapun, kalau dalamnya rosak, tak ada makna pada keindahan bangunan tersebut. Tetapi kalau bangunan tidak cantik atau tidak indah, kalau dalamannya orang-orangnya genius, orang-orangnya profesional, orang-orangnya jujur dan amanah, orang akan melihat indah pada bangunan itu karena keindahan yang mentadbir dan mengurus bangunan tersebut. Baginda Rasulullah SAW membangun masjid bukan sebagai hanya tempat ibadah sahaja, walaupun itu yang utama. Namun, dijadikan masjid oleh Nabi sebagai fungsinya umpama fungsi parlemen di zaman kita sekarang. Permusyawaratan yang memerlukan keputusan penting akan diadakan di masjid. Musyawarah untuk berperang diurus di masjid atau diadakan di masjid. Pertemuan dengan beberapa utusan negara daripada luar juga dibuat pertemuan itu di dalam masjid. Ada tiang di masjid Nabi namanya tiang Al-Wufud, tiang untuk menerima duta yang datang daripada luar. Dijadikan masjid sebagai tempat untuk pertemuan antara Nabi dengan padri-padri Kristian daripada Najran yang datang ke Madinah untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah. Diadakan pertemuan itu di masjid. Dan pernah masjid itu dijadikan sebagai aktiviti kemasyarakatan di hari-hari kebesaran di mana ada zafin dan juga persembahan yang diadakan di masjid pada hari raya dan disaksikan sendiri oleh Nabi SAW sebagaimana dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Pernah dijadikan masjid sebagai kawasan emergensi merawat pesakit-pesakit perang yang juga dirawat di kawasan masjid Nabi SAW, sehingga masjid ini mempunyai multi-purpose di zaman baginda Rasulullah. Ini juga memberikan gambaran bagaimana sistem pengurusan dan pentadbiran yang diadakan oleh Nabi SAW, dan yang paling utama sekali pada masjid adalah menjadi university untuk mendidik dan meningkatkan kualiti ilmu pengetahuan kaum muslimin pada ketika itu. Jadi baginda Rasulullah menjadikan masjid ini semacam headquarters dalam pentadbiran, dengan kesederhanaan yang ada pada waktu itu. Yang ketiga, yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam menjadikan model dalam pengurusan, beliau membuat satu sistem yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini satu perjanjian yang dibuat oleh Nabi
berjanji dengan orang-orang Yahudi yang mempunyai kawasan dan wilayah-wilayah berhampiran dengan kota Madinah, di mana wilayah-wilayah mereka orang-orang Yahudi ini boleh menjadi laluan musuh untuk masuk ke kota Madinah, di mana di Madinah dihuni oleh baginda Rasulullah dan juga kaum muslimin. Supaya kaum muslimin yang hidup di Madinah hidup aman, tentram, harmoni, tenang dalam beribadah, yang perlu dilakukan adalah menjaga kestabilan itu melalui jiran-jirannya. Untuk menutup segala bahaya yang boleh datang ke kota Madinah melalui pintu puak-puak Yahudi, yang mesti dilakukan adalah berbaik dengan jiran. Mungkin bagi kita sekarang ini peperangannya sedang berlaku kan, apa kata Rusia dengan Ukraine. Katanya ini negara adalah pintu masuk ke negara saya. Kalau dia diambil oleh negara lain yang tak suka dengan negara saya, dia boleh menjadi landasan untuk menyerang saya punya negara, dan kita tak ada wilayah untuk mundur ke belakang, kata salah seorang presiden yang berbicara atas nama negaranya. Idan wa ma ashbah al-yawm bil barihah. Ini adakah alangkah samanya strategi yang ada pada waktu itu dengan hari ini. Baginda Rasulullah SAW terus mengadakan pertemuan dengan Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Qainuqa. Membuat satu perjanjian damai namanya Piagam Madinah. Untuk tiada sesiapa, banyaklah poin-poin yang dicatat dalam perjanjian itu, yang keseluruhan perjanjian itu lebih membawa keharmonian dalam hidup bertetangga, kenyamanan, keselesaan kepada masing-masing, bukan hanya memihak kepada kaum muslimin sahaja, tapi dikecapi oleh semua. Yang namanya orang ingin hidup damai, bukan hanya orang Islam saja mau hidup damai. Semua manusia tanpa mengira bangsa, agama, ingin hidup tenang di atas muka bumi ini. Tak mau ada masalah dengan sesiapapun. Mereka akan merasa terancam bila ada bahaya. Mengancam diri mereka, mengancam ahli keluarga mereka. Yang dengan begitu mereka tak akan tenang. So dalam hal ini, hidup secara damai adalah masalah ammah, yakni kepentingan yang ingin dikongsi bersama oleh semua. Yahudi pun bersetuju buat perjanjian damai dengan baginda Rasulullah, ketiga-tiganya, untuk hidup saling hormat, saling berbuat baik, saling menjaga kestabilan sejagat kawasan Madinah dan sekelilingnya. Itu pun juga bahagian daripada pengurusan, planning, strategi yang dipakai atau diambil oleh Nabi untuk menjaga keamanan negara. Dengan apa? Dengan berbuat damai atau berjanji damai dengan jiran-jiran yang ada. Hadza yang ketiga, dan yang terakhir yang keempat. Baginda Rasulullah SAW mengambil tahu secara teliti sistem perekonomian di Madinah pada ketika itu. Kata Nabi, pasar kamu di mana? Pada ketika itu, yang sedang menguasai dan mengontrol pasar, dan pasar di sini adalah tempat perputarannya duit, dan itu adalah menjadi kekuatan ekonomi pada satu wilayah dengan ditengok pasarnya. Oleh sebab itu yang berlaku di zaman kita sekarang adalah al-ghazwul iqtisadi, peperangan ekonomi. Masing-masing mengedepankan produknya untuk menjatuhkan produk orang lain, sehingga karena perbezaan dan perkembangan
ekonomi satu negara yang menyebabkan ruginya negara lain sehingga negara yang dirugikan geram dan membuat satu hal-hal yang boleh merosakkan dan meruntuhkan negara yang maju ekonominya dengan ditimbulkan kerusuhan, ditimbulkan kekacauan, karena kalau kekacauan timbul, ekonomi akan down. Ya, kalau dulu orang ingin jadi kaya negaranya dengan invasi, dengan menjajah. Tapi mereka sedar dengan penjajahan banyak nyawa yang terkorban. So yang dipakai sekarang adalah al-isti'bad, sistem penghambaan negara. yakni negara lain kena ikut apa aku punya cakap. Macam mana untuk menjadikan orang lain atau negara lain menjadi hamba kepada negara yang lebih besar? Tidak lain dan tidak bukan adalah kekuatan ekonomi. Bila ekonomi satu negara dikontrol 100% oleh negara lain, maka negara itu sudah tidak wujud lagi. Hanya boneka atau wayang saja ikut telunjuk negara yang sedang menguasai sistem perekonomian di negara tersebut. Dan amal dikasali adalah perkara ini berlaku di zaman kita sekarang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah bertanya, "Di mana pasar kamu?" Diberitahukan kalau pasar kami kalau beli barangan adalah di kawasan orang-orang Yahudi. Maka Nabi bersabda, "Buat pasar." Ya salam, Nabi pun juga menganjurkan kepada kaum muslimin untuk bikin pasar, market. Supaya kita tidak jauh di dalam memahami agama kita yang luas dan syumul. Tidak hanya dilihat Islam ini hanya zikir sahaja, walaupun itu penting. Walaupun salat saja, walaupun itu tiang agama. Tapi hendaklah dilihat Islam itu merangkumi segala-galanya sehingga orang Islam terkedepan, maju sampai kepada sukses dalam pelbagai bidang dan tidak memerlukan kepada orang lain. Maka dibuatlah pasar, disitulah berlaku yang hidupnya perekonomian kota Madinah melalui sistem jual beli di pasar yang dibuat oleh kaum al-muslimin. Tidak cukup pasar itu diadakan, namun Nabi sendiri pantau. Nabi sendiri datang pergi ke pasar. Nabi sendiri tengok macam mana sistem supaya yang namanya pasar ini adalah sistem jual beli. Antara penjual dan pembeli ini, ialah kalau waktu itu yang jual beli para sahabat. Kalau zaman kita sekarang ini, yang jual beli macam-macam background. Nabi memantau perkembangan pasar untuk tidak boleh ada monopoli. Sehingga Nabi bersabda, dilaknat oleh Allah orang yang memainkan monopoli. Yakni menyimpan barang untuk dinaikkan, baru barang itu akan dijual. Atau menguasai satu barang untuk dilarang orang lain mendapatkan barang tersebut. Tanafus, persaingan sehat. Baginda Rasulullah memantau pasar pada waktu itu supaya tidak terlepas pentadbiran sistem hukum hakam agama yang menjadi teras dalam segala hal yang dilakukan oleh umat Islam, tidak hanya berdasarkan dengan keinginan berjaya, tidak hanya berdasarkan cita-cita sukses dalam bidang apapun juga, tanpa dipandu oleh syariah. Maka Nabi sendiri turun padang, pergi ke pasar, tengok orang jual beli macam mana. Ketika didapati ada orang jual korma, kemudian Nabi masukkan tangannya ke dalam tumpukan korma menumpuk, Nabi masukkan tangannya ke dalam. Diambil korma bahagian di dalam, korma itu ternyata korma itu basah. Kata Nabi, kenapa korma ini? Katanya, ya Rasulullah, kena hujan.
Kata Nabi, kalau dia kena hujan, kenapa kamu tidak letak di atas supaya pembeli itu tahu kalau korma yang dibeli itu korma basah? Apa sebabnya? Timbangan korma basah dengan korma kering lebih berat korma basah. Jadi kalau korma basah ditimbang, kalau timbangan yang sama digunakan dengan korma yang kering, mungkin korma yang kering akan lebih banyak daripada korma yang basah, karena yang basah berat dengan air juga. Maka dengan demikian pembeli akan merasa dirugikan kalau ditimbang dengan korma yang basah 1 kilogram mungkin tak sampai kalau ditimbangkan dengan korma yang kering dalam jumlah yang sama. Kemudian Nabi bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Yang menipu bukan golongan aku, kata baginda Rasulullah. Pun ini ada pemantauan, pengurusan. Di dalam Baitul Mal, Nabi SAW melantik orang-orang yang mahir dan pakar. Dan ini bahagian daripada pengurusan juga. Mesti yang dilantik dalam bidang-bidang apapun adalah orang yang mahir dan pakar. Jangan lantik orang yang tak mahir dalam bidang apapun, nanti jadi kacau. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kalau kamu serahkan satu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Dilantik orang-orang yang ahli dan pakar dalam Baitul Mal. Ketika berlaku kepada individu, staf, pegawai yang ditugaskan di Baitul Mal, yang boleh menimbulkan kecurigaan, yang boleh menjejaskan institusi Baitul Mal karena individu tersebut, di sini Nabi akan tegas untuk menjaga sistem pengurusan Baitul Mal. Jangan karena satu orang akan runtuh organisasi. Nabi pernah melantik satu orang daripada Baitul Mal untuk pergi ke satu wilayah, mengambil harta zakat, dibawa ke Baitul Mal, lebihannya untuk diagihkan kepada mereka yang berhak. Kemudian orang itu datang dengan membawa harta zakat. Tapi orang yang ditugaskan itu ketika membawa harta zakat, ia mengatakan, ini harta zakat yang aku kumpulkan, yang aku kolek. Yang ini adalah harta aku punya, orang sana, yakni orang yang dia pergi datang untuk ambil zakatnya, orang di sana beri hadiah kepada aku. Jadi ini harta zakat dan ini adalah hadiah aku punya. Nabi terus naik mimbar. Katanya, apa berita yang aku dengar ni? Ada orang cakap katanya ini adalah harta aku dan ini adalah harta milik Baitul Mal. Kalau betul dia itu layak untuk mendapatkan hadiah, duduk di rumah ayahnya atau di rumah ibunya dan biarkan hadiah itu datang ke rumahnya, bukan hasil daripada kerja yang ia ditugaskan, lalu dia daripada kerjanya itu bagi tahu ini adalah kerja aku yang aku sudah lakukan dan ini adalah hadiah orang bagi kepada aku. Mana orang tahu itu hadiah atau bukan? Untuk mengelak daripada kecurigaan orang, untuk mengelak daripada orang ini tidak jujur atau tidak adil, atau untuk mengelak daripada akan timbulnya broker dalam hal ini, maka Nabi SAW mencegah dan tegas dalam hal ini, bukan oleh kerana sentimen pribadi, tetapi ingin menjaga institusi sistem pentadbiran yang akan menjadi panduan kepada generasi setelah baginda Rasulullah. Tegas dalam hal ini baginda Rasulullah SAW melarang sesiapa ditugaskan dalam tugasan tertentu yang sudah diberi gaji ataupun peruntukan untuk mengambil daripada yang lain hasil daripada kerja yang ia lakukan. Boleh jadi rasuah. Jadi dalam pentadbiran ini tidak hanya Nabi buat sistem, tapi memilih orang yang akan menjalankan sistem itu. Sekarang ni kan, sistem mungkin dah cantik dah. Tapi kalau yang menjalankan sistem itu tidak jujur,
tidak amanah, dia akan gunakan cara untuk pusing, untuk corner macam mana sistem ni supaya halal bagi aku walaupun haram. Bukankah ramai orang yang juga melakukan perkara yang tak betul, melanggar undang-undang dengan menggunakan undang-undang? Permasalahannya adalah tidak hanya sistem, tidak hanya undang-undang dalam pengurusan, tapi juga kepribadian syakhsiyah orang yang ditugaskan untuk menjalankan sistem tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara yang ingin disebutkan mengenai sistem yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun masa cukup pantas mengejar kepada kita pada pertemuan kali ini. Saya difahamkan saya kena berhenti lebih awal pukul 11.30, tapi sekarang sudah lebih 10 menit. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini boleh memberi manfaat kepada kita semua untuk menghayati dan meneladani baginda Rasulullah sebagai model dalam pengurusan. Saya kembalikan pentas ini kepada Al-Fadhil Profesor Dr. Syed Abdul Rahman. Barakallahu fi. Cipta lebih kepada kita ini mengguna. Dan sistem-sistem yang wujud di saat ini adalah sistem perekonomian yang lebih dikawal dan dikontrol oleh negara-negara luar, mungkin dalam persaingan yang ketat antara Barat dengan Timur, yang selain daripada dua negara yang kuat ekonominya di Barat dan juga di Timur, yang selainnya adalah lebih kepada mengikut siapa yang menang di antara keduanya. Kita lebih menjadi pengikut sahaja. Ya, sistem-sistem yang ada sekarang ini menjadi medium bagi kita yang lebih menguntungkan kepada negara lain yang bukan didominasi oleh kaum muslimin. Itulah yang mungkin realiti yang kita hadapi saat ini. Yang kita harapkan ada lahir pakar-pakar daripada kaum muslimin yang boleh mencipta satu sistem baru berdasarkan dengan panduan wahyu untuk dapat menjadi persaingan bagi dunia. Kita perlu kedepankan sistem Islam, baik itu dalam pengurusan, dalam perbankan, dalam memperkuat kekuatan ekonomi dalam negara mengikut bimbingan dan juga kaidah yang ada dalam Islam, yang kita sangat memerlukan kepada pakar-pakar dan juga kajian untuk dapat mengangkat sistem tersebut sebagai alternatif daripada sistem kapitalis dan juga sistem komunis dan sistem yang bertentangan dengan Islam. Allahu a'lam. Soalan ini agak general, hanya saya nak berikan beberapa kunci sahaja, ya. Bila yang diberikan untuk digunakan aset itu, baik itu milik syarikat atau milik kerajaan, dan penggunaan itu diperbolehkan kepada kelompok tertentu untuk kelompok tertentu, sistemnya memperbolehkan, dan kelompok yang dijadikan objek untuk mengambil manfaat daripada aset itu memang tepat sasaran, maka dalam hal ini tidak menyalahi kepada peraturan bila sistem membenarkan. Contohnya, ada aset milik satu organisasi, milik kerajaan, lalu aset ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang OKU sahaja, bukan yang lain. Maka menggunakan aset ini yang memang itu adalah aset yang dibenarkan oleh undang-undang untuk kelompok tertentu, yaitu orang-orang OKU, maka dalam hal ini tidak menyalahi dalam menggunakan aset tersebut. Tetapi bila aset itu digunakan atau undang-undangnya tak boleh digunakan untuk kelompok tertentu,
atau hanya kepada kroni tertentu, tapi ianya adalah boleh digunakan oleh sesiapa sahaja, manfaatnya boleh diberikan kepada semua masyarakat di negara itu, maka tak bolehlah untuk nak menggunakan aset tersebut untuk kelompok tertentu atau untuk golongan tertentu sahaja. Contohnya, kalau ada satu aset yang aset ini boleh hasilnya adalah untuk rakyat, maka dalam hal ini tidak boleh digunakan aset yang digunakan untuk rakyat keseluruhan kepada golongan tertentu sahaja selain daripada golongan ini, daripada rakyat di negara itu tidak mengambil manfaat daripada aset tersebut. Ini salah guna kuasa. Faham tak? Jadi bergantung kepada status aset itu apa. Dan undang-undang yang mengurus aset itu macam mana, barulah kita boleh mengetahui apa hukumnya. Allahu a'lam. Jazakallah khairan. Okey, soalan seterusnya Habib. Assalamualaikum Yang Mulia Habib. Merujuk Rasulullah melarang menerima hadiah oleh pemungut kutipan Baitul Mal. Bagaimana pula jika hadiah itu diberi? Kita di dalam Islam ini ada 3 kaedah, ya. Satu, halal yang jelas kita boleh buat. Yang 2, haram yang jelas, ini kita wajib tinggalkan. Yang 3, syubhah. Yang syubhah ini yang tak begitu jelas haramnya, tak begitu jelas halalnya. Bila pemberian itu bermotifkan kepada apa yang dibuat oleh suaminya, walaupun hadiah itu kepada istrinya atau kepada anaknya, bila hadiah itu jelas bermotifkan daripada apa pekerjaan yang dibuat oleh suaminya, maka dalam hal ini adalah perkara yang perlu untuk ditinggalkan. Faman ittaqash syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Orang-orang yang mengelak daripada hal-hal yang syubhah, maksudnya tidak terjun dalam hal syubhah, tidak buat apa yang syubhah, maka agama dan marwahnya terpelihara. Wa man waqa' fi syubuhat waqa' fil haram. Orang yang dia buat hal-hal yang syubhat, lama-lama dia akan tergelincir kepada perkara yang haram. Jadi bila apa yang dihadiahkan itu akan menjejaskan, akan membawa kepada tuhmahan, kepada pekerjaan yang dilakukan, maka elakkan hadiah tersebut daripada mereka yang bersangkutan. Supaya tidak termasuk daripada orang yang tergelincir kepada yang asyubuhat. Wallahu a'lam. Tapi kalau ianya adalah perkara yang jelas, hadiah tak ada kaitan dengan apa yang dipekerjakan oleh yang dilakukan khidmat oleh siapa yang bekerja di rumah tersebut. Kalau yang bekerja suami, kemudian hadiah itu diberikan kepada istri, atau bekerja istri, hadiah itu diberikan oleh suami, bila tak ada kaitan langsung, contohnya hadiahnya sudah lama diberi sebelum dia terlibat daripada pekerjaan yang dia bekerja, maka dalam hal ini tak ada kaitan hadiah itu dengan pekerjaan seseorang dalam keluarga tersebut. Intinya, bila ada perkara yang syubhah, elakkan daripada hal yang syubhat. Wallahu a'lam. Ibadah kita dengan kehidupan kita bermasyarakat, begitu ya? Betul, Dok? Ya. Prof? Betul. Baik. Saya bawakan satu kisah yang berlaku kepada satu keluarga yang akhirnya mendapat panduan dan bimbingan daripada Rasulullah. Keluarga ini adalah keluarganya Abu Dzar, saya ingat Abu Dzar. Salman Al-Farisi satu hari datang ke rumahnya Abu Dzar. Maka ketika mengucapkan salam, yang ada di rumah itu hanya istrinya Abu Dzar, dalam keadaan berpenampilan yang tidak kemas, tidak rapi. Kemudian ditanya oleh Salman, "Kenapa kamu begini?" Katanya, Abu Dzar ini tak ada keinginan pada hal keduniaan.
malam dia qiyamul lail, pagi dia atau tengah hari dia berpuasa. Artinya kurang memberikan perhatian pada kehidupannya itu kepada ahli keluarganya dan fokus pada ibadah puasa dan qiyamul lail. Bukan berarti dia tak beri nafkah, makan minum, tetapi yang lain-lain perhatian kepada keluarga dan seumpamanya. Maka Salman menegur kepada Abu Dzar dan mengatakan, istri kamu ada hak, badan kamu ada hak, tamu kamu ada hak. Berikan masing-masing haknya. Abu Dzar tidak menerima dengan puas apa yang dikata oleh Salman. Abu Dzar report kepada Nabi SAW apa yang berlaku. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, inna li badanika alika haqqan, wa inna li waladika alika haqqan, wa inna li ahlika alika haqqan, wa inna li dhaifika alika haqqan, fa'a'ti kulli dhi haqqin haqqah. Wahai Abu Dzar, badan kamu ada hak untuk kamu, tamu kamu ada hak untuk kamu, anak kamu ada hak untuk kamu, istri kamu ada hak untuk kamu. Berikan masing-masing haknya. Kata-kata ini keseimbangan dalam hidup. Tidaklah ibadah itu dilakukan menjejaskan ibadah yang lain. Tetapi ibadah itu perlu ada keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, yang mana ini juga ibadah. Mencari rezeki itu ibadah. Mencari nafkah itu ibadah. Menjaga hak keluarga itu ibadah. Memberi perhatian berbakti kepada orang tua itu ibadah. Menjaga hubungan tali silaturahim itu ibadah. Menjaga hak jiran itu ibadah. Jadi ibadah tidak terhad kepada zikir, salat, yang itu adalah perkara penting juga, tetapi hubungan kemasyarakatan, bahkan hubungan kita dengan makhluk Allah secara keseluruhan, itu pun bahagian daripada ibadah. Bukankah ada orang yang kata Nabi, seorang wanita itu masuk neraka disebabkan oleh kerana zalim kepada seekor kucing. Walaupun wanita itu ibadahnya tinggi, tapi karena perbuatannya tidak ada rahmat dan belas kasihan kepada seekor kucing, maka dia masuk neraka, hatta dia beribadah. Apa sebabnya? Tidak menyeluruh memahami konsep ibadah, termasuk menyikapi kepada binatang. Bukankah ada hadis juga yang menyatakan seorang perempuan masuk syurga walaupun dia seorang yang banyak berbuat maksiat, diberi hidayah oleh Allah masuk syurga karena berbuat baik kepada seekor anjing. Idzan, dengan demikian kita memahami perlunya keseimbangan dalam hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Keseimbangan perlu untuk dituntut. Ada kalanya bila kita perlu untuk berada di masjid, bila kita perlu berada di pejabat, bila kita perlu ada berniaga di pasar, bila kita perlu bawa anak kita pergi sekolah, bila kita perlu uruskan ahli keluarga kita pergi ke hospital, dan seterusnya. Keseimbangan dalam hidup ini akan membawa keharmonian dan juga selesainya dan nyamannya hidup dengan bersyariat. Wallahu a'lam. Okey, jazakumullah khairan. Khairan jazak. Pada hakikatnya apa yang saya jelaskan tadi ada kaitan dengan soalan yang ditanya sebentar tadi, iaitu keseimbangan dalam kita bermuamalah dengan Allah. Keseimbangan itu antara kita beribadah dan keseimbangan untuk menjaga kita punya kesihatan. Tadi dalam hadis menyatakan badan kamu ada hak. Maknanya apa? Jaga kesihatan. Oleh sebab itu, menjaga kesihatan ini caranya macam-macam. Berhenti makan sebelum kenyang, memakan makanan yang bermanfaat dan bergizi kepada tubuh badan, dan juga exercise. Itu bahagian daripada menjaga kesehatan tubuh badan. Menjaga kesehatan hati dan kerohanian dengan berzikir, dengan membaca Quran, dengan bertafakur, itu kesehatan
hati. Pada masa yang sama, kita dilarang di dalam syariah untuk kita mendedahkan diri kita kepada kebinasaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَأَحْسِنُوا. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Bila ada sesuatu yang boleh membinasakan kamu, maka kamu jangan campakkan diri kamu ke situ. Ketika ada orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku akan ikut berperang bersama dengan engkau, tapi aku tak ada senjata. Beri kepada aku senjata." Nabi kata, "Aku tak ada senjata yang boleh aku bagi." Maka tidak diizinkan oleh Nabi untuk ikut. Kerana kalau dia masuk dalam peperangan tidak membawa senjata, macam mana nak mengelak dirinya daripada bahaya senjata yang ada pada musuh? Ini artinya mendedahkan dirinya kepada kebinasaan, maka dilarang oleh Nabi SAW dengan mengatakan, "Aku tak ada apa benda yang boleh bagi kepada engkau." Masa itu dia memerlukan kepada senjata, memerlukan kepada bekal makanan untuk ikut berjuang berperang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam hal ini Nabi memerhatikan tentang keseimbangan tersebut. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La dharara wa la dhirar." Tidak ada bahaya yang kita boleh lakukan, wala dhirar, dan janganlah kamu mengundang bahaya yang boleh kena kepada diri sendiri. Yani jangan kita buat bahaya yang membahayakan orang lain akan dirugikan dengan perbuatan kita. Janganlah kita pula mengundang bahaya, mendatangkan bahaya yang kita akan kena akan bahaya tersebut. Hal ini juga keseimbangan di mana kita tidak boleh mendedahkan diri kita kepada kebinasaan. Peristiwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menuju ke negeri Asyam. Kemudian di perjalanan diberitahukan, "Ya Amirul Mukminin, Asyam sekarang sedang ditimpa musibah ta'un." Maka Sayyidina Umar bermusyawarah, apa patut kita buat? Pergi terus masuk atau kita patah balik? Berlaku perbezaan pendapat. Satu mengatakan, kita kena terus masuk pasal kita dah nawaitu nak pergi, kita tak boleh patah balik. Satu kata mengatakan kita kena patah balik kerana di sana sedang berada dalam keadaan musibah. Maka Sayyidina Umar memutuskan, jom kita balik. Maka salah seorang daripada mereka mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, adakah kamu itu lari daripada qada dan qadarnya Allah?" Yani yang sudah berlaku ini qada qadarnya Allah. Kita kalau masuk dalam pun kena atau tak kena, itu pun bergantung kepada qada dan qadarnya Allah. Maka kata Sayyidina Umar mengatakan, "Ya, kita ini lari daripada qada dan qadarnya Allah menuju kepada qada dan qadarnya Allah juga." Nak ke mana kita akan lari kalau bukan kepada qada dan qadarnya Allah? Dalam hal ini mengambil konsep tidak masuk ke dalam wilayah yang boleh kita terjejas kesehatan kita atau memudaratkan kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu juga dalam hadis Nabi dinyatakan, kalau ada musibah ta'un di satu tempat, janganlah kamu masuk dan jangan kamu keluar. Yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar, karena boleh membahayakan kepada orang lain. Jadi dalam sistem keseimbangan ini, bila sabit jelas melalui pakar-pakar yang layak untuk memberikan satu keputusan atau maklumat, info yang akurat berkenaan dengan bahaya yang akan ada bila pergi ke masjid, bila solat berdekatan dan seterusnya. Bila hal ini disampaikan oleh orang yang amanah, yang jujur, yang pakar, yang ahli, yang memang betul-betul dibuktikan hal itu boleh membahayakan, maka dalam hal ini tidak boleh kita mendedahkan diri kepada kebinasaan. Tetapi bila itu memerlukan kepada revisi, perlukan kepada ulang kaji, betul ke atau tidak, maka hendaklah pihak yang bertanggungjawab buat ulang kaji, buat kajian lagi, supaya tidak membuat satu keputusan yang menyalahi syariat, menyalahi hukum hakam, dan menyalahi manfaat dan maslahah bagi orang ramai. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan.
Uh, Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Syed Abdul Rahman bin Syed Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad atas program pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati beliau dan kepada semua yang bersama dengan beliau menjayakan program kali ini, dan seluruh profesor, doktor, pensyarah dan staf di UPM. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing mereka, memberkati mereka dan menjalankan tugas ini dengan betul, dan juga dijadikan sebab untuk memberi manfaat kepada pelajar-pelajar, mahasiswa dan mahasiswi di UPM dan masyarakat Malaysia secara amnya. Dan yang kedua, kita sama-sama berdoa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita pada hari ini, dan Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang mendengar, memahami, menghayati dan mengamalkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la minna wa la hawalaina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah berkati kami di bulan Sya'ban ini, sampaikan kami ke bulan Ramadan untuk kami dapat beribadah di bulan yang mulia itu dalam keadaan Engkau menganugerahkan kepada kami ridha, maghfirah, rahmah, dan juga dicatat nama kami dalam golongan orang-orang yang diselamatkan oleh-Mu ya Allah daripada api neraka. Ya Allah, bimbinglah kami dengan ilmu yang Kau turunkan kepada baginda Rasulullah. Jadikan kehidupan kami ini selalu terbimbing dengan ilmu. Tiada kebaikan pada kehidupan melainkan kehidupan yang dibimbing dengan ilmu yang Engkau jadikan ilmu itu warisan tunggal Nabi Muhammad SAW untuk kami. Ya Allah, jadikan kami orang yang kaya dengan ilmu, kaya dengan ma'rifah, kaya dengan akhlak. Ya Allah, jadikanlah kami dalam golongan orang-orang yang bijak mengurus, mentadbir segala apa yang Kau beri kepada kami untuk kami dapat tunaikan sebagai tanda amanah yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami dapat tunaikan dengan baik. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami dalam golongan orang-orang yang menjalankan amanah pada tugasan apapun yang Kau beri kepada kami sebagai pendakwah, sebagai guru, sebagai profesor, sebagai murid, sebagai staf, sebagai apapun ya Rabbal Alamin. Bimbinglah kami pada tugasan yang Kau telah beri kepada kami, dan itulah yang menjadi keberkatan dalam hidup kami. Sesungguhnya kami mengharapkan kehidupan yang berkat di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang sehat di antara kami tambahkan kesehatan mereka untuk dapat menggunakan kesehatan untuk kebaikan, dan yang sakit di antara kami, baik itu yang sakit COVID dan seumpamanya, ya Allah, dengan nama-Mu yang maha memberi kesembuhan dan kesehatan serta afiat, berikanlah kepada mereka kesembuhan dan afiat dengan segera. Janganlah penyakit itu memudaratkan kepada mereka. Janganlah penyakit itu menghalang aktiviti mereka. Janganlah penyakit itu merugikan kepada mereka. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha merahmati, maha mengasihani. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, hamba-hamba-Mu yang serba berkekurangan, hamba-hamba-Mu yang tidak ada kekuatan, merayu, memohon kepada Engkau yang maha sempurna, yang maha kuat, yang maha merahmati. Kasihani kami dengan afiat yang Kau beri. Kasihani kepada kami dengan sembuh yang Kau beri. Kasihani kepada kami dengan kelembutan yang Kau anugerahkan ya Arhamar Rahimin. Berikan kepada mereka kesembuhan dengan segera untuk mereka dapat kembali menjalankan tugas seperti mana diperintahkan, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, kesabaran kepada mereka dengan adanya sakit dan ujian ini. Jadikanlah ia sebagai
sebagai sebab mengangkat darjat mereka, sebagai sebab penghapus dosa, dan juga sebagai sebab untuk digantikan dengan yang lebih baik oleh Engkau ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakum